مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya kasih saudara pengurusi majlis, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan kelebihan, kemuliaan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lagi sekali pada malam yang berbahagia ini, malam yang cukup bertuah ini, sekali lagi dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini, hadir ke surau ini, untuk sama-sama kita taat, menunjukkan taat patuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melaksanakan yang wajib, kita melaksanakan yang sunat, kita melaksanakan ibadat yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla selagi mana hayat di kandung badan. Dan itulah yang kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur kita yang panjang diisi dengan ibadat, umur kita yang panjang diisi dengan segala kebaikan, dan segala kebaikan dan ibadat yang kita laksanakan itu, pagi baik, malam baik, petang baik, semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana pernah ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, tuan-tuan, satu ketika ditanya kepada beliau, "Ya Ali, wahai Ali, Ali ini siapa?" Ali ini menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ini juga sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ini juga merupakan salah seorang daripada khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Ali, "Ya Ali, apakah dia amalan yang paling baik?" Sebenarnya soalan yang sama, tuan-puan, pernah ditanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sebelum pada itu, sahabat jumpa dengan Abdullah ibn Abbas, mereka tanya kepada Abdullah ibn Abbas, "Ya Abdullah, apakah dia amalan yang paling baik?" Abdullah jawab, amalan yang paling baik sembahyang tepat pada waktu. Itu soalan pertama. Soalan kedua, orang tanya kepada Abdullah ibn Abbas, apakah dia hari yang paling baik? Hari yang paling baik hari Jumaat. Kita semua tahu. Soalan yang ketiga ditanya kepada Abdullah ibn Abbas, apakah dia bulan yang paling baik? Bulan yang paling baik tak lain dan tak bukan bulan Ramadan yang Allah pilih sekali lagi kita pada tahun ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, setelah mana Abdullah ibn Abbas meninggal dunia, sahabat-sahabat ni jumpa dengan Ali ibn Abi Talib. Mereka bertanyakan soalan yang sama kepada Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Soalan yang pertama ditanya kepada Ali bin Abi Talib, "Wahai Ali, kami pernah tanya soalan ini dulu kepada Abdullah ibn Abbas, apakah dia hari yang paling baik?" Abdullah ibn Abbas jawab, hari yang paling baik hari Jumaat. Jawapan kamu macam mana? Ali kata, jawapan aku berbeza daripada jawapan yang pernah diungkapkan oleh Abdullah ibn Abbas. Hari yang paling baik, kata Ali, hari bila mana kita dijemput oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan iman masih dalam dada. Dalam keadaan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, kita keluar daripada dunia ni dalam keadaan iman masih di dada. Itu yang pertama. Soalan yang kedua ditanya kepada Ali karramallahu wajhah, apakah dia hari bulan yang paling baik? Kalau dulu Abdullah ibn Abbas jawab, bulan yang paling baik bulan Ramadan. Jawapan yang betul dan tepat, kita pun akui. Maka dijawab oleh Ali, jawapanku sedikit berbeza. Kalau dulu Ali bagi tahu bulan yang paling baik bulan Ramadan, maka jawapan yang aku nak bagi kepada kamu, bulan yang paling baik bulan yang kita banyak bertaubat padanya. Lebih-lebih lagi Ramadan al-Mubarak, tuan-tuan. Ni kita semayang ni serentak pada masa yang sama, kita sebenarnya sedang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Mulia, tuan-tuan, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Setiap ibadat yang kita buat, baca Quran yang kita ungkapkan, zikir yang kita laksanakan, solat yang kita laksanakan, dianggap juga pada masa yang sama, selain daripada kita melaksanakan ibadat, kita juga sebenarnya sedang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ditanya kepada Ali karramallah, apakah dia amalan yang paling baik?
Maka dijawab oleh Ali sedikit berbeza daripada jawapan yang pernah diungkapkan oleh Abdullah ibn Abbas. Amalan yang paling baik ialah amalan maqbula, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ni yang penting tuan-tuan. Kalau hari ni hari yang ke-16 Ramadan, bayangkan kalau tuan-puan sembahyang satu malam belakang 8 rakaat, kalau kali dengan 15 Ramadan, berapa rakaat dah kita salat? Adakah puluhan rakaat yang kita laksanakan itu semuanya dinilai oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab tu kena sentiasa muhasabah. Saya kena muhasabah, tuan-puan kena muhasabah. Kita semangat sembahyang tarawih, kita semangat baca Quran, kita semangat berselawat, kita semangat berzikir. Kita juga pada masa itu tuan-puan kena fikirkan, kena renung, kena muhasabah. Adakah semua amalan yang aku buat ni, bukanlah maksud semata-mata dalam Ramadan ni, sejak sebelum Ramadan, sejak daripada usia balik sampai malam ni, adakah semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab berlaku kes tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata di akhirat kelak di padang mahsyar, ketika mana manusia berbondong-bondong nak masuk ke dalam syurga, tiba-tiba ada segelintir daripada manusia itu ditahan, tak boleh masuk. Kamu tak boleh masuk syurga. Si fulan ni tanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sebab apa yang aku tak boleh masuk syurga? Dulu di dunia aku di kalangan mereka yang begitu komited buat ibadat. Ibadat solat yang wajib tak pernah tinggal, yang sunat pun aku buat. Kenapa hari ini susah sangat nak masuk syurga? Maka Allah Azza wa Jalla jawab, Allah kata, sungguh betul kamu dulu wajib, tetapi kamu buat ibadatku, ibadat itu adakah semuanya kerana aku? Kadang-kadang kerana kawan, kadang-kadang kerana jiran, kadang-kadang kerana suka. Bukan, yang penting kamu buat ibadat itu bukan semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu amalan kamu tidak termasuk dalam amalan yang disebut sebagai amalan maqbulah. Sebab itu tuan-puan penting untuk kita sentiasa muhasabah, untuk sentiasa kita cek, tengok balik, adakah setiap amalan yang kita buat, solat baik, baca Quran baik, berzikir baik, semuanya adakah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Termasuk dengan saya kena muhasabah. Baik. Tuan-puan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Wazi bagi tajuk sebenarnya. Tajuk kita malam ni zakat penyubur harta. Aku tak silap saya lah. Zakat penyubur harta. Cerita zakat ni panjang. Masa pun 15 minit, tapi saya sebut juga. Zakat salah satu daripada rukun Islam. Zakat ni tuan-puan salah satu daripada rukun Islam. Kalau kita sembahyang sempurna, tarawih rajin, qiyamul lail pun okey hebat, Quran pun kita rajin baca, tiba-tiba zakat keluar tak habis. Bukan tak keluar, keluar tak habis. Ramai tuan-puan, ramai dalam kalangan umat Islam yang kita tanya dia kamu keluar zakat ataupun tidak, zakat keluar tapi tidak sempurna. Tu masalah dia. Ramai saya jumpa kawan-kawan kita, masyarakat Islam kita, yang bukan dia tak keluar zakat, dia keluar zakat tapi tidak sempurna, menyebabkan juga tuan-puan amalan dia yang lain yang dia buat itu terjejas. Macam saya sebut tadi, sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla dia pun pelik, dia pun heran. Sebab apa? Solatnya begitu banyak, tiba-tiba nampak macam penyakit solat tu. Salah satu puncanya ialah zakatnya tidak disempurnakan dengan baik dan betul. Seperti mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah kata, khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim sadaqatan, kamu tolong bagi tahu kepada umat kamu wahai Muhammad, keluarkan sebahagian kecil daripada harta mereka itu sebagai sedekah. Sedekah di sini, sedekah pun sedekah, zakat pun sedekah juga. Ibadat yang agak penting tuan-puan, yang kurang kita bercakap, yang kurang kita ambil berat ialah ibadat zakat. Sebab zakat ni bukan wajib kepada semua orang, dia wajib kepada mereka yang mampu. Sama macam haji juga. Kalau orang tak mampu, dia tak sembang tentang haji. Begitu juga kalau orang yang tak mampu, dia tak sembang tentang zakat, menyebabkan ramai dalam kalangan kita tidak mengambil berat persoalan zakat. Sedangkan zakat itu sendiri ada yang wajib, ada yang sunat. Lebih-lebih lagi tuan-puan, zakat fitrah. Lebih-lebih lagi zakat fitrah. Zakat fitrah ni tuan-puan, semua golongan kena keluar zakat ni. Sama ada di B40 ataupun T20 ataupun M20.
Tapi zakat dia tidak ada kategori tu. Macam haji. Haji dia ada 3 kategori. Ada kategori B40, ada kategori M40, ada kategori T20. Kita harap zakat tidak ada kategori macam tu. Walaupun sebenarnya ada RM7, ada RM14, ada RM21. Jangan pula kita kata aku nak bayar zakat B40 ataupun zakat M40 ataupun zakat T20. Tidak. Zakat ni tuan-puan, selagi mana kita bernyawa sampailah masuk hari raya, maka kita wajib kena keluar zakat, khususnya zakat fitrah. Yang ni nak kena beritahu anak-anak, lebih-lebih lagi anak-anak yang sudah akil balik, bapa, mak, ayah ni kena beritahu supaya mereka belajar keluarkan sendiri zakat. Sampai umur 20, 25 masuk universiti, dapat beasiswa, dapat pinjaman dan seumpama dengannya, tapi akhirnya zakat masih diuruskan oleh ibu dan ayahnya. Ini satu benda yang kita terlepas pandang, tuan-tuan. Sebab tu disebutkan zakat ni penting. Sebab apa? Sebab dia berperanan menyuburkan harta. Bukan hanya menyuburkan harta, tuan-tuan, bahkan zakat itu menyuburkan tubuh, menyihat, membaiki tubuh. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sebut dalam hadis. Nabi sebut, addu zakata abdanikum bi dzikri la ilaha illallah. Nabi kata tunaikan zakat tubuh badan kamu. Rupa-rupanya, tuan-puan, tubuh badan kita pun kena keluar zakat. Tapi taklah sama seperti mana zakat tanaman, seperti mana zakat binatang ternak, seperti mana zakat emas dan perak. Rupa-rupanya zakat tubuh kita ni, puan-puan, kena zakat juga. Kita guna tangan, kita guna jari, kita guna mata, kita guna telinga, kita guna lidah. Rupa-rupanya kena zakat juga. Tapi taklah wajib. Apa dia zakat tubuh badan ni? Nabi kata dengan memperbanyakkan kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala, banyak lagi. Segala kalimah zikir tu, tuan-puan, di samping kita nak baca zikir tu kerana kita nak pahala yang banyak, dia juga sebenarnya sebagai suatu maksudnya kita nak menghargai nikmat pemberian segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Allah Azza wa Jalla menyebut, khudh min amwalihim sadaqatan. Wahai Muhammad, kamu tolong beritahu kepada umat kamu, khudh min amwalihim, keluarkan sebahagian kecil daripada harta mereka itu sedekah, dalam kurungan zakat. Tutahhiruhum, yang mana peranan zakat itu tutahhiruhum, membersihkan diri kamu, membersihkan jiwa kamu, juga membersihkan harta kamu. Itu maksud menyuburkan harta tadi. Wa tuzakkihim biha, dan menyucikan akhlak kamu daripada akhlak mazmumah dan akhlak-akhlak yang buruk. Dunia akhir zaman, tuan-tuan, kita melihat ramai dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak dan perilaku yang buruk. Walaupun belajar tinggi, walaupun tetapi akhlak dan perilaku yang buruk. Sebab apa? Sebab zakat, salah satunya zakat yang dikeluarkan itu tidak mampu membersihkan diri dan jiwanya. Sedangkan Allah sebut dengan jelas, di antara peranan zakat ialah wa tuzakkihim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa, membersihkan akhlak kamu daripada segala macam akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. Wa salli alaihim, dan kamu doa kepada mereka, wahai Muhammad, inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Pentingnya zakat itu, tuan-puan, dia membersihkan harta. Bukan keluar zakat, bersih harta tu dalam maksud yang lain, menambah keberkatan kepada harta. Menambah keberkatan kepada harta tu, tuan-puan, maksudnya bukan menambah kuantiti kepada harta. Ramai dalam kalangan umat Islam yang dia mengeluarkan zakat, tapi pada masa yang sama dia mengharapkan hartanya itu ditambah kuantitinya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu satu kesilapan. Memanglah ayat Quran pun banyak sebut orang yang banyak menafkahkan hartanya. Antaranya yang Allah firman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Antaranya ayat itu Allah beritahu, siapa-siapa yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya, menzakatkan hartanya, akan digandakan hartanya.
Dia ingat kalau dia keluar zakat, dia banyak bersedekah, dia banyak infak, Allah mesti tambah harta dia milikinya. Tiba-tiba dia keluar zakat, dia sedekah banyak, harta tu banyak tu juga, bisnesnya tidak berkembang, pangkatnya tidak naik, dia jadi pelik, dia jadi hebat. Dia mengharapkan zakat yang dikeluarkan itu, nafkah harta yang dikeluarkan itu menyebabkan bisnesnya menjadi berkembang baik. Itu satu kesilapan tuan-tuan yang dilakukan oleh kebanyakan umat manusia akhir zaman. Dia keluar zakat, dia harap Allah tambah, dia harap Allah tambah dari sudut kuantiti. Sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya tambah dari sudut keberkatan. Ini satu kesilapan. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok banyak dalam Facebook, banyak dalam TikTok, ramai dalam kalangan masyarakat kita yang kongsi dalam TikTok. Dia kata ni, sejak daripada saya keluar zakat, sejak daripada saya banyak menderma, maka bisnes saya berkembang maju, maka perniagaan saya berkembang maju, maka rezeki kita menjadi lebih, rezeki saya menjadi lebih banyak kerana keluar zakat. Itu satu kesilapan. Allah tak pernah janji pun siapa yang keluar zakat, siapa yang banyak bersedekah, confirm dia akan jadi bertambah kaya. Kalau kaya, kalau macam tu tuan-tuan, orang bukan Islam yang tak senang keluar zakat pun kaya. Orang bukan Islam yang tak pernah bersedekah pun kaya. Kalau dia sedekah pun bukan kerana Allah, dia masih lagi kaya. Kita keluar zakat tuan-tuan, hasilnya, natijahnya ialah kita nak harta yang kita miliki itu ada manfaat yang kelak. Banyak mana harta yang kita miliki. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan kita menjadi orang kaya, bukan kerana Allah nak bagi harta itu kepada kita. Kita sebenarnya tuan-tuan dilantik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi penjaga kepada harta itu kepada golongan miskin. Sebab itu kalau orang kaya, dia jangan sombong, dia jangan pasal hebat sangat, dia jangan pasal dia maksudnya memang Allah pilih dia jadi orang kaya. Allah pilih dia untuk memiliki harta yang banyak kerana dia disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi tuan-tuan, cukup dari malam ini. Saya pun tak apa nak kira. Apapun tuan-tuan,